Kita ingin bercerita tentang punca banjir itu berlaku, iaitu disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu ketika ini. Dengan perubahan cuaca ini menyebabkan banyak kawasan terjejas. Jadi bersama dengan kita di studio pada hari ini adalah Cik Jailan Simon, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau di Selamat Pagi Malaysia, setiap hari kita ada secara langsung ke Malaysia. Yeah. Tapi hari ini bersama dengan Ketua Pengarahnya. Jadi terima kasih Cik Jailan bersama dengan kami hari ini. Kita lihat beberapa hari kebelakangan ini berlakunya perubahan cuaca yang menyebabkan beberapa kawasan terjejas disebabkan oleh banjir dengan turunnya hujan dengan jumlah yang agak luar biasa dan berlarutan untuk tempoh yang lama. Jadi mungkin boleh diperjelaskan terlebih dahulu tentang fenomena yang berlaku ini, Cik Jailan. Okey, sebenarnya ini kita masih berada dalam monsun timur laut ya. Jadi dalam monsun timur laut ni memang biasanya akan berlaku beberapa episod ataupun siri hujan yang berterusan dan lebat untuk beberapa hari. Dan kita jangka tahun ni kita mendapat antara 4 hingga 6 macam tu. Tapi tahun ni nampaknya dah 5 siri sebenarnya dah berlaku episod hujan yang berterusan begini. Cuma sama ada lebat ataupun tidak. Tetapi apa yang berlaku baru ni adalah berlaku tumpuan angin daripada timur laut dan juga daripada timur dan lebih menumpu kepada Johor pada mulanya dan seterusnya naik ke atas ke Pahang. Dan ini menyebabkan hujan lebat di kawasan-kawasan tersebut lah. Dan angin tu agak kuat dan ini menyebabkan angin tu masuk ke pendalaman dan menyebabkan lebih banyak hujan turun di kawasan pendalaman sebenarnya berbanding dengan kawasan pantai. Jadi ini yang menyebabkan berlaku kejadian itulah. Dan kalau kita tengok dalam tempoh 4 hari daripada 1 hari bulan sampai 4 hari bulan tu, jumlah hujan yang turun adalah sama dengan jumlah hujan yang turun dalam bulan Disember sebenarnya. So sepanjang bulan. Ya, jadi ini sangat lebatlah sebenarnya. Jadi kita memang ramalkan hujan akan turun tapi kita tidak menjangka dia akan turun dalam tempoh itu sebegitu banyak. Jadi mungkin ada setengah kawasan tu kita memang ramalkan tu betul yang di sebelah pantai. Tapi sebelah pendalaman tu kita tak jangka hujan yang sebegitu banyak akan berlaku lah, terutamanya di kawasan macam Maran, Raub dan sebagainya itu sebab kalau kita tengok angin tu biasanya tak sebegitu ya. Cuma bila kita lihat berdasarkan situasi ini, hanya beberapa hari saja sudah cukup untuk menyebabkan banjir di beberapa kawasan. Kita juga melihat bagaimana agaknya dari sudut jangkaan daripada Met Malaysia sendiri melihat kepada situasi ini dan dari bacaan untuk jangka masa panjang. Sebab kalau kita lihat difahamkan untuk situasi ini dijangkakan hingga Mac nanti. Okey. Di Semenanjung ya, sebenarnya tempoh hujan ni biasanya berlaku sampai pertengahan ataupun hujung bulan Januari saja. Dan biasanya bila masuk Januari ni Pahang dan juga Johor lah biasanya akan menerima hujan lebat. Tapi tahun ni mungkin agak lewat sedikit. Jadi kemungkinan tu Kelantan masih dapat hujan. Kalau kita tengok hari ini pun di Kelantan, terutamanya di utara Kelantan dan juga di Pahang masih berlaku hujannya. Jadi walaupun kita jangka Januari akan tamat, maknanya Januari itu ada dalam 3-4 minggu lagi. Jadi kemungkinan berlaku lagi itu masih ada di Semenanjung. Tapi biasanya lepas pertengahan Januari ataupun awal Januari ini dia akan bergerak ke kawasan Sabah dan Sarawak lah. Dan Sarawak terutamanya dalam bulan 1, bulan 2 ni kemungkinan untuk berlaku hujan lebat tu agak tinggi lah. Tapi berdasarkan penanalisaan oleh pihak Met Malaysia, bagaimana melihat jangkaan untuk jangka masa panjang? Sebab kalau kita lihat sekarang ni jangkaan kita kalau dari pengalaman terdahulu kita lihat berakhirnya Januari kita sudah tidak lagi mungkin berisiko dengan hujan yang banyak dan juga banjir yang berpunca daripada hujan itu. Tetapi dengan keadaan semasa ini, adakah jangkaannya akan berlaku situasi di mana hujan akan berlaku lagi dalam tempoh-tempoh terdekat ini supaya kawasan-kawasan terlibat boleh melakukan persiagaan yang hujan memang kita jangka akan berlaku sehingga pertengahan ataupun minggu ketiga bulan Januari. Tapi tidaklah selebat beberapa hari yang lepas tu. Kita tidak jangka akan berlaku signifikan begitu sebab kita nampak macam perubahan keadaan di sebelah utara Asia dan sebagainya itu menunjukkan bahawa tanda-tanda dia akan mula bergerak lah. Jadi kita tak jangka akan berlaku kejadian yang sangat serius macam beberapa hari lepas. Tetapi hujan tu masih ada, banjir dah ada kat tanahnya, jadi maknanya kita still kena berjaga-jaga lah.
Jadi especially di sebelah Sarawak selepas ni kita kena watch out juga, dan sebab biasanya bulan 1 ni akan bergerak ke Sarawak. Tapi biasanya kalau kita sudah ada bacaan daripada ramalan daripada pihak Met Malaysia sendiri, bagaimana kita nak mengambil tahu bahawa perubahan iklim ini adalah sesuatu yang kita boleh bersedia daripada awal? Sebab iklim ni kadang-kadang kita tidak dapat jangkakan walaupun kita sudah biasa setiap tahun. Betul. Cuma sebab cuaca dari semasa ke semasa sentiasa berubah ya, disebabkan oleh keragaman iklim ataupun perubahan iklim itu sendiri. Jadi kita sentiasa kena alert lah. Maknanya segala dari macam Met dari kita sentiasa mantau 24/7 24 jam. Jadi kita sebagai rakyat kita kena sentiasa alert amaran-amaran yang dikeluarkan, terutamanya daripada Met, daripada JPS dan sebagainya, supaya kita sentiasa berjaga-jaga. Terutamanya bila kita dah masuk musim tengkujuh ya, kita kena alert lah. Maknanya kita memang kena sentiasa pantau maklumat terkini. Sebab kita tak tahu, contohnya semalam saya boleh kata hari ini nampak macam tak ada hujan, tapi hari ini macam di Kuantan masih hujan lagi, walaupun kita tak jangka sampai petang lah, mungkin sampai tengah hari, tapi hujan tu berlaku lagi. Jadi itu antara perubahan-perubahan jangka masa dekat yang sangat sukar untuk kami nak fokus lebih jauh sampai 3-4 hari. Jadi ini maklumat tu yang perlu, sebab sekarang ni banyak ya dalam media sosial, dalam kita punya apps dan sebagainya boleh diperolehi, dan kita sentiasa kemas kini dari semasa ke semasa. Sepatutnya kalau kita follow all this media sosial ni, insyaAllah kita boleh bersedia lah. Satu lagi, ikuti arahan daripada agensi-agensi penyelamat ni. Biasanya Met Malaysia membuat bacaan sehingga berapa hari jangkaan? Dia bergantung kepada sistem cuaca tu ya. Kalau setengah-setengah cuaca kita boleh jangka sampai 7 hari. Tetapi dalam keadaan monsun ni biasanya kita boleh ramal sehingga 3 hari ke depan. Sebagai contohnya cuaca di Johor, kita dah keluarkan amaran 28, 29 hari bulan. Banyak hujannya turun pada 31 dan juga 1 hari bulan dan 2 hari bulan. Tapi kita dah bagi amaran sebenarnya 28. Cuma kita tak pasti sama ada tindakan daripada penduduk atau tidak, sama ada mereka itu atau tidak. Tapi untuk agensi-agensi penyelamat sebenarnya mereka dah bersedia lagi. Sebab bila kita keluarkan amaran kuning tu biasanya mereka dah alert lah amaran-amaran yang kita keluarkan. Cuma kali ini amaran kita tidak, sebagai contohnya di sebelah Pahang ya. Di tempat lain mungkin okey, tapi di sebelah Pahang tu amaran yang kita keluarkan tu kuning. Kita tak menjangkakan begitu cepat selepas kita keluarkan kuning tu akan naik sampai banjir itu akan begitu cepat ya, sebab hujan tu turun memang lebat lah, sampai 200 lebih milimeter dalam tempoh sehari. Jadi untuk situasi sekarang ini, adakah dijangkakan bahawa hujan ini nanti akan berlaku dalam tempoh yang lama, ataupun ada jangkaan beberapa hari akan datang ini akan wujudnya situasi tidak terjangka seperti ini? Untuk sementara ini kita tidak menjangkakan keadaan yang luar biasa lah. Contohnya untuk beberapa hari ini kita keadaan cuaca akan improve, tetapi di Kelantan dan Terengganu masih ada hujan. Begitu juga di Pahang sebelah pagi biasanya akan ada hujan lagi, tapi tidak seteruk beberapa hari yang lepas. Bagaimanapun, sebagai contohnya pada 8 dan 9 hari bulan nanti kita menjangkakan ada lagi episod hujan tu, tapi untuk tempoh yang singkat dan tidak seteruk beberapa hari lepas. Itu untuk jangka terdekat ni lah. Untuk lepas minggu tu kita akan tengok. Kita sentiasa pantau sebenarnya, jadi agak sukar untuk kita bagi sampai lebih pada seminggu lah seperti biasanya untuk keadaan begini. Secara keseluruhannya sebenarnya bagaimana kesan kepada negara kalau kita lihat dari sudut iklimnya? Sebab iklim ni adalah perkara yang kita tidak boleh jangka, walaupun boleh diramal berdasarkan pengalaman dan juga teknologi yang ada dimiliki oleh Met Malaysia, tetapi secara globalnya, sebab tiupan angin di seluruh dunia pun kesannya akan berubah kepada kita juga. Jadi bagaimana untuk menangani situasi ini? Sebenarnya perubahan iklim ni kesannya bukan di sini saja, di global. Kadang-kadang yang berlaku di London mungkin lebih sejuk, tapi di sini akan jadi panas dan sebagainya. Dia berubah mengikut keadaan. Jadi apa yang berlaku di tempat lain tu ada kesannya kepada kita. Sebagai contohnya monsun ni yang paling utama kesannya adalah daripada kutub utara. Kalau kutub utara itu memanas, maknanya monsun akan jadi lemah. Maknanya tiupan angin itu lemah. Jadi instead of kita dapat banyak angin timur laut, kita dapat angin dari timur. Dan dia akan memberi keadaan seperti inilah. Keadaan yang berubah dari segi monsun dan sebagainya. Begitu juga kalau kutub utara itu jadi lebih sejuk. Jadi bila monsun timur laut dia akan lebih kuat monsun itu. Tapi
mungkin dia tidak sekerap sekarang hujan itu. Jadi itu yang memberi kesan. Jadi daripada sini kita sebenarnya dari Jabatan Meteorologi ini kita bekerjasama dengan seluruh agensi meteorologi seluruh dunia. Kami bertukar-tukar data dan in fact sebenarnya sistem ramalan yang kita gunakan pun sama canggih dengan negara-negara lain dan kita juga menggunakan data dari pelbagai negara sebenarnya sebelum kita mengeluarkan ramalan yang kita buat. Sebagai contoh untuk seasonal forecast atau ramalan bermusim ni kami menggunakan 4 atau 5 model daripada Jepun, daripada US, daripada UK, daripada European Center. Jadi daripada situ kita combine, kita buat ramalan dan sebagainya, buat keputusan untuk mengeluarkan ramalan kita lah. Jadi sebab mereka ni sentiasa berubah juga dia punya ramalan, jadi kita pun terpaksa tengok dengan detail ramalan-ramalan yang dikeluarkan. Berapa pantas untuk kita mendapatkan maklumat daripada negara-negara jiran ini? Adakah mereka juga berkongsi maklumat ini secara masa nyata ataupun maklumat itu dikongsikan secara berkala? Memang secara nyata. Kami di bawah Pertubuhan Meteorologi Sedunia sentiasa bertukar-tukar data. Sebenarnya kita ada network kita sendiri yang dipanggil Global Telecommunication System, di mana every minute data ni sentiasa bertukar. Jadi kami sentiasa dapat dan data-data itu kita masukkan dalam kita punya superkomputer yang berada di NSTAC. Sekarang bersama-sama dengan JPS. Daripada situ kita proses data itu, come up dengan ramalan kita panggil numerical weather prediction ataupun ramalan berangka atau ramalan komputer lah lebih kurang. Daripada situ yang dikeluarkan oleh komputer ni kita tambah baik dengan kita punya pengalaman, kita punya topografi dan sebagainya, baru kita come up dengan amaran lah. Begitu juga. Ini sebab data ni bukan saja untuk ramalan cuaca, tapi untuk ramalan untuk operasi penerbangan. Jadi kita sentiasa bertukar-tukar data every minute lah boleh kata. Dan kita juga mendapat data-data percuma sebenarnya daripada satelit daripada Jepun, daripada China, daripada US dan sebagainya. Dan kita gunakan semua maklumat ni. Seluruh dunia sebenarnya kita. Dan data kita juga kita hantar every half an hour. Ke negara-negara lain. Setiap airport di seluruh dunia ni akan dapat data kita sebenarnya, semua data-data lapangan terbang. Begitu juga data-data, kita ada 15 data stesen meteorologi yang kita kongsi bersama seluruh dunia. Jadi kalau orang di UK tu, dia akan dapat juga, dia akan tahu kat Malaysia sekarang hujan ke tak hujan. Sebab dia dapat data kita. So kita pun dapat juga data daripada mereka. So ini free di bawah Pertubuhan Meteorologi Sedunia lah. Tapi buat masa sekarang, kalau kita lihat sebenarnya ramalan cuaca sangat membantu dalam kegiatan seharian untuk menentukan supaya apa-apa aktiviti pun kita perlu melihat kepada apa ramalan cuacanya. Mungkin bagi setengah pihak perkara ini remeh, tetapi apabila berlaku situasi seperti beberapa hari lepas perubahan monsun dan sebagainya, kita melihat bahawa peranan Malaysia itu sebenarnya sangat penting untuk persediaan di kawasan-kawasan tertentu yang mungkin ada risiko berlakunya banjir. Jadi ke arah itu bagaimana Malaysia ingin mungkin meminta orang ramai supaya lebih peka dengan apa yang berlaku di sekitar mereka dan mengetahui bahawa maklumat-maklumat ini sentiasa diberi dari semasa ke semasa. Sebenarnya kami sentiasa mengadakan public awareness lah especially sekarang ni kita tumpu pada sekolah sebab sekolah ni dia masih muda, dia mudah menerima dan dia boleh mempengaruhi mak bapak dia kan. Jadi kita banyak pergi ke sekolah-sekolah kempen pasal gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim monsun dan sebagainya. Selain daripada itu juga kita juga mengadakan forum. Sebagai contohnya setiap kali sebelum monsun Timur Laut, kami akan mengadakan forum iklim. Ini kita buat dengan kerjasama agensi NADMA, JPS dan sebagainya. Tahun ni walaupun kita dalam keadaan COVID, kami buat juga forum ni, tapi kali ini kita guna online. Dan kali ini alhamdulillah lebih ramai pengikut kita melalui Facebook, melalui ini. Kita buat live Facebook punya forum untuk memberi pendedahan kepada mereka, terutamanya agensi pengurusan bencana dan sebagainya mengenai ramalan-ramalan cuaca dan apa yang kita itu. Selain daripada itu kita punya media sosial, apps kita dan sebagainya memang sekarang ni ramai pengikut lah. Kami punya Facebook sekarang ada lebih kurang 500,000 pengikut. So memang nampaknya dengan perkembangan teknologi ni ramai yang mula sedarlah kepentingan ni. Cuma kami harap mereka lebih bersedia lah, terutamanya bila mereka nak travel dan sebagainya, supaya mereka dapat plan perjalanan mereka, tengok maklumat cuaca, tengok maklumat banjir daripada JPS yang sebab maklumat ini bukan sekadar ramalan bohong kami menggunakan teknologi terkini yang lebih sama canggih dengan negara lain dan ramalan-ramalan ini sebenarnya agak
okey sekarang ni. Maknanya agak tepat sebenarnya. Cuma dari segi amount tu kita tak pasti. Jadi kalau rakyat boleh bersedia gunakan maklumat-maklumat ni, insya-Allah mereka selamatlah. Terutamanya kalau mereka terperangkap dalam jalan, mungkin kalau dibawa bekalan air, bawa bekalan makanan, insya-Allah. Jadi kepada penduduk dari seluruh negara sebenarnya perlu sentiasa peka dan dengan maklumat yang diberikan oleh Met Malaysia. Saya rasa beberapa hari akan datang ini masih lagi kita berada dalam situasi berjaga-jaga, terutama di kawasan yang telah pun terjejas dan yang masih lagi mungkin menunggu agaknya kalau hujan ataupun tiupan angin itu membawa hujan ke kawasan mereka, khususnya di Sarawak yang akan datang. Sebab sekarang ni di Sarawak kita tak keluarkan amaran lagi. Belum lagi. Belum. Tapi sebenarnya hujan dah mula turun. Dah mula. Kalau kita tengok hari-hari di Sarawak hujan. Tapi kita bimbang nanti bila itu masuk bulan pertengahan bulan 1 nanti takut ada. Jadi peka kepada amaran ni supaya kita bersedia. Apapun, terima kasih Met Malaysia kerana sentiasa memberikan maklumat dari semasa ke semasa untuk rakyat. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Cik Jailan Simon, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk berkongsi tentang situasi semasa cuaca kita disebabkan oleh tiupan angin monsun ketika ini. Baik,